75 tahun dijajah dan dalam pergolakan, sedangkan saudara-saudara mereka telah lama merdeka. Hanya kerana satu kaum yang menganggap diri mereka lebih hebat, lebih kuat, lebih layak dan cuba untuk klaim tanah kawasan itu adalah milik mereka, Israel. Misteri, aneh, mitos, angker, konspirasi, sejarah. Welcome to Mamax Channel. Ibrani, Yahudi, Israel. Adakah tiga perkataan ni merujuk kepada perkara yang sama? Memang ada perkaitan di antara ketiga-tiga perkataan ini, tapi masing-masing ada maksud yang tersendiri. Ibrani adalah bahasa pertuturan yang dipercayai dibawa oleh Nabi Ibrahim, nenek moyang kepada bangsa Yahudi. Israel pula adalah gelaran bagi Nabi Yakub di mana keturunannya digelar Bani Israel, manakala Yahudi pula adalah bangsa dan agama yang lahir dari keturunan Yahudza, nenek moyang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sejarah bangsa Lahagak, Laknat dan Ketegak ni sebenarnya agak panjang dan rumit. Segalanya bermula selepas Nabi Ibrahim ataupun gelarannya bapa segala Nabi, Abul Anbiya, kerana keturunannya yang banyak melahirkan Nabi-Nabi dan seorang sosok penting dalam ketiga-tiga agama, Samawi, Islam, Nasrani dan Yahudi, meninggalkan bumi Faddam Aram di Iraq di bawah pemerintahan zalim Namrud ke Palestin, yang ketika itu digelar Kanaan. Masa berlalu, Nabi Ishak bin Ibrahim dilahirkan dan kemudiannya berkahwin dan melahirkan kembar, iaitu Ishu dan Yaakub. Hubungan Ishu dan Yaakub agak keruh kerana Ishu iri hati melihat Yaakub lebih dimanjakan oleh ibunya dan berbagai kejadian yang tidak menyebelahinya. Jadi Nabi Ishak menyuruh Yaakub untuk pergi ke Faddam Aram berjumpa bapa saudaranya Laban. Masa berlalu, Yaakub berkahwin dengan kedua anak Laban. Pada masa ini, syariat pengharaman berkahwin antara saudara pasangan masih dibolehkan dan diberikan dua hamba sahaya oleh Laban untuk menolong setiap satu puterinya. Nah, keempat wanita inilah yang melahirkan 12 orang anak, iaitu Reuben, Sam'un, Levi, Yahudza, Isachar, Zebulun, Yusuf, Bunyamin, Gad, Asyer, Naftali, dan Dan menjadi 12 suku Bani Israel, berdasarkan gelaran yang diberikan kepada Nabi Yakub, yaitu Israel yang membawa maksud hamba Allah di dalam bahasa Ibrani. Begitulah asal-usul Bani Israel. Waktu berlalu Bani Israel telah dibawa ke Mesir ketika zaman Nabi Yusuf, pada zaman Nabi Musa dan Nabi Harun, cicit dari Levi. Setelah mereka merentas Laut Merah bersama Bani Israel dari Mesir dalam peristiwa melarikan diri dari Fir'aun, Nabi Musa berhasrat untuk mendapatkan kitab panduan dari Allah dan bermunajat di atas Bukit Sina, di mana beliau disyaratkan untuk berpuasa selama 30 hari. Namun atas alasan tertentu, puasanya diteruskan sehingga 40 hari. Bani Israel yang kecewa atas kelewatan Nabi Musa, turun mula disesatkan Samiri dan menyembah sapi betina yang diperbuat dari emas. Nabi Musa yang melihat perbuatan Bani Israel menjadi marah dan menghalau Samiri dan pengikutnya, dan di sini jugalah berlakunya penyebaran pertama Bani Israel ke seluruh dunia. Jelas di sini terlihat perangai Bani Israel yang keras kepala, tak bersyukur, kufur dan suka melakukan perkara terlarang. Mereka juga meminta untuk melihat Allah, baru mereka mahu beriman. Tidak terhenti di situ, ketika Musa diwahyukan untuk berpindah ke Palestin bersama Bani Israel tadi, mereka bersikap pengecut untuk menghadapi suku Kanaan yang besar dan gagah di sana, sedangkan Allah sudah menjanjikan kemenangan. Mereka sanggup berkata kepada Nabi Musa untuk pergi berperang sendiri bersama Allah, sementara mereka hanya menunggu di luar Palestin. Kerana kelakuan mereka, Allah telah mengharamkan mereka memasuki Palestin selama 40 tahun, dan selama itulah mereka berkelana tanpa tempat tinggal. Selepas 40 tahun, Nabi Musa dan Harun telah wafat dan tiada lagi penyembah berhala dalam kalangan mereka. Nabi Yushak yang sebelumnya adalah murid Nabi Musa telah mengetuai Bani Israel menyerang dan berjaya menawan Baitul Muqaddis. Nabi Yushak menjadi pemimpin pertama kerajaan Bani Israel di Palestin. Setelah wafatnya Nabi Yushak, Bani Israel menjadi lalai sekali lagi. Memang sifat mereka ni menjadi auto bodoh.
Apabila tidak dipimpin Nabi, mereka sering melakukan dosa bahkan sanggup membunuh orang-orang soleh dalam kalangan mereka. Tanah Palestin dirampas oleh kaum Filistin yang diketuai Jalut atau Goliath. Kepimpinan Bani Israel diambil alih oleh 12 imam yang mewakili setiap suku selama 100 tahun. Namun, berlakunya korupsi ketika pemerintahan mereka, seorang nabi bernama Samuel akhirnya lahir dalam kalangan mereka. Jadi Bani Israel meminta pertolongan Nabi Samuel untuk mencari seorang raja yang boleh memimpin mereka. Nabi Samuel menjumpai Talut yang mempunyai tanda-tanda yang diwahyukan oleh Allah. Maka Talut diangkat menjadi pemimpin Bani Israel, namun ditentang juga oleh Bani Israel kerana salah silah keturunannya dari Bunyamin. Walaupun salah satu dari suku Bani Israel, mereka merasa keturunan suku mereka lebih layak memerintah. Tengok perangai hari Yahudi ni. Singkat cerita, Talut tetap menjadi raja pertama Bani Israel setelah dibawakan tabut perjanjian oleh malaikat dan memimpin pasukan tentera untuk menyerang Jalut, di mana ketika askarnya terdiri daripada Nabi Daud berjaya membunuh Jalut dan diangkat menjadi raja seterusnya. Nabi Daud memerintah selama 40 tahun dan mewariskan kepimpinannya kepada anaknya, Nabi Sulaiman. Waktu berlalu, Nabi Sulaiman pula mempunyai 2 orang anak, yaitu Rohbaam dan Yarbaam, yang akan mewarisi kerajaannya. Namun tidak semua suku beri sokongan kepada salah satu dari antara mereka. Suku Yahuza dan Bunyamin menyokong Rohbaam, manakala 10 lagi suku lain menyokong Yarbaam. Jadi kerajaan Bani Israel terbahagi kepada 2, yaitu kerajaan Ursalim atau Judah di bawah kerajaan Yahudza di selatan Palestin yang akan melahirkan bangsa Yahudi, manakala kuasaan Nablus di utara dipimpin oleh kerajaan Israel. Namun, selang beberapa tahun, kerajaan Asyur menyerang dan berjaya menakluk bahagian utara Palestin, manakala kerajaan Mesir kuno berjaya menakluk kawasan selatan. Nebukadnezar dari kerajaan Babylon kemudiannya menyerang kedua-dua bahagian ini dan menang menghancurkan kuil Solomon. Beliau membawa sebilangan Bani Israel ke Babylon dan ada juga yang diusir. Pengusiran juga berlaku ketika penaklukan Asyur yang mengusir 10 suku Bani Israel dari Nablus. Peristiwa pengusiran ini dinamakan Jewish Diaspora, menjadikan bangsa Yahudi tersebar ke seluruh dunia. Pemerintahan Palestin berpindah kepada beberapa kerajaan lain seperti Parsi, Yunani di bawah Alexander the Great, Rom, Khalifah Islam, Bizantin, Mongol, tentera salib sehinggalah ke zaman Turki Uthmaniyah, dan menjadikan Palestin sebuah kawasan yang didiami pelbagai bangsa dan agama termasuk Islam, Kristian dan sedikit Yahudi. Namun, akibat kejatuhan dan perpekahan Empayar Uthmaniyah pada Perang Dunia Pertama, British mendapat mandat untuk memerintah Palestin kalau Yahudi perangai lahagak. British ni pula perangai habok, haruk dan penyebuk. Mereka suka kacau, menjadikan sesebuah negara kacau bilau dan suka menyebuk dalam urusan pemerintah. Nah, disinilah perancangan untuk membina negara Israel di bawah pergerakan Zionis bermula terutamanya apabila berlakunya deklarasi Balfour antara Menteri Luar Britain kepada Rothschild, nama yang tidak asing yang selalu dikaitkan dengan satu lagi gerakan. Rothschild juga merupakan pemimpin gerakan Zionis ketika itu yang menyokong pembentukan Israel. Pada masa ini juga, individu-individu berbangsa Yahudi mempunyai pengaruh yang kuat di Eropah dan menyandang jawatan-jawatan penting di sana. Gerakan Zionisme secara rasmi ditubuhkan pada tahun 1897 oleh Theodor Herzl dengan misi untuk mencipta sebuah negara khusus untuk bangsa Yahudi di Palestin yang mereka percaya sebagai tanah yang dijanjikan untuk mereka. Walaupun ditentang oleh negara-negara Arab, British tetap berjaya membawa masuk lebih kurang 100,000 imigran Yahudi ke Palestin dalam wilayah mandat dan mengusir penduduk lokal. Seakan telah diatur pada tahun 1941 sehingga 1945.
Berlakunya peristiwa hitam kepada bangsa Yahudi, iaitu peristiwa Holocaust, oleh gerakan Nazi yang membunuh kira-kira 6 juta bangsa Yahudi di Eropah. Dan ini menjadi katalis utama penubuhan negara haram Israel pada 1948 selepas Perang Dunia Kedua. Imigrasi besar-besaran bangsa Yahudi dari Eropah ke Palestin pada hari tersebut telah menjadi peringatan dan digelar sebagai Hari Nakba yang bermaksud Hari Malapetaka oleh rakyat Palestin, di mana sejumlah 4 juta rakyat Palestin diusir dari rumah mereka dan menjadi pelarian. Perang antara Arab melawan Israel berterusan berlaku pada tahun-tahun berikutnya untuk merampas semula tanah mereka. Namun Israel tampil menang kerana mendapat bantuan daripada Barat dan taktik jijik yang digunakan seperti menggunakan senjata-senjata terlarang di dalam perang seperti fosforus dan menyasarkan bangunan-bangunan penting seperti hospital, kamp pelarian dan sekolah, sama seperti apa yang berlaku sekarang. Pada tahun 1964, Palestinian Liberation Organization, PLO, dibentuk dan diiktiraf untuk mewakili Palestin dengan tujuan memerdekakan Palestin. Pada 1988, PLO menawarkan solusi dua negara, di mana Israel diiktiraf manakala Palestin diberikan pemerintahan di kawasan timur Jerusalem dan penduduk asal Palestin diberikan hak untuk pulang ke kawasan mereka seperti mana sebelum pendudukan Israel pada 1948. Pada tahun 1993, Perjanjian Oslo Accord ditandatangani sebagai negosiasi dan diplomasi antara Palestin dan Israel, di mana Palestin akan diberikan pemerintahan sepenuhnya di wilayah tadi dalam masa 5 tahun. Namun beberapa perkara telah dilanggar oleh Israel sendiri. Pada tahun 2007, PLO berpecah kepada dua kumpulan, yaitu PLO di Tebing Barat dan Hamas di Gaza. Krisis masih berlanjutan sehinggalah ke masa kini.